Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahu biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbilan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Aduh, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnianya, dengan hendaknya, insyaAllah dengan keredaannya kita dapat meneruskan pembelajaran kita tentang ilmu Nahwu dan Saraf. Jadi kita masih lagi di dalam tajuk 3 huruf fa'il madhi ditambah dengan 3 huruf tambahan. Jadi kita kena buka kita punya nota pada muka surat yang kita berhenti dulu. Surat yang kita berhenti dulu. Ada nota saya di dalam depan komputer. Ada. Nota nampak Ustaz, tapi tak salah kita berhenti pada ayat 2199. 2199. I think the first kita punya muka surat is 120. Ustaz mungkin. Ni ada. Ya. This one. Betul kan? Betul. Jadi kita telah pun habis, kita telah pun membincangkan tentang ayat surah Fatihah ayat yang kelima, surah Baqarah ayat 45 dan surah 119, surah yang kedua 199. Jadi sebelum kita teruskan yang akan datang, ada apa-apa pertanyaan ataupun perbincangan tentang ayat-ayat sebelumnya? Ustaz, Ya. saya nak tahu sikitlah tentang yang wasta'inu ni, tapi tambah ayat 3 kan, alif simta kan? Lagi sekali. Okay. Kita yang telah bincangkan ni alif simta. Yang ni ke? 3 lah muka surat. Katalah contoh surah ni 2199, the last sentence we discussed before lah kan? Ya. Itu yang ayat tu. Tapi yang kita mungkin Ustaz dulu menyatakan yang kalau lepas ain, kalau ada alif, dia mesti sebelumnya huruf
atas, baris atas. Lepas tu baris depan dan baris bawah. Ada tu makna tu selepas tu huruf sakit, you kena ubah atas, depan dan bawah. Itu yang kita faham lah. Lepas tu yang nombor 2 tu di crossover, mana dia terbalik kan. Kalau yang nombor 1 tak boleh, lepas tu instead of ain kita gunakan apa yang huruf tambah tu, kita bariskan. Pasal huruf ilat kan, alif waw ya. Atau Ustaz faham tak tu? Atau I make you confused on the whole thing. Minta maaf, saya tak dapat soalan dia. Apa dia soalan dia? Soalan dia tu masa kita nak ubah baris tu. Ketika bila? Ketika ada huruf ilat, huruf sakit. Lepas ain tu. Kan kita Lepas tukar ain. baris tu. Lepas ain mana ni? Dalam ayat ini ke? Katalah yang tu, Ya. ain dia tak salah, kalau tak salah saya, ain dia tu fa kan? Fa Macam mana fa. macam mana pula dia jadi huruf depan lepas tu? Di Ini bawah. yang ra ni. Ra tu. Ra ni berbagi dhamma. Baris doma. Dia Dia kan- sepatutnya bagi atas kan? Tahu Itulah Tapi kena- oleh kerana ini ada domer ni. Domer ni waw mati. Maka huruf sebelum waw mati tu berbagi dhamma. Okey. Jadi ra ni ditukar pada dhamma. Kalau Kerana tak dia bertemu dengan waw yang berbaris mati. kalau waw tu ya macam mana? Kalau ya, kena bagi bawah. Ra tu bagi bawah. Ada itukah kita kena faham ataupun kita kena hafal yang dia punya pertukaran dia tu? Dia bagi dhamma tu sinonim dengan waw mati. Okey. Kalau ya mati sesuai dengan bagi bawah. Betul. Bagi bawah. Kalau Kalau balik alif mati sesuai dengan bagi balik atas. atas. Okey. Jadi itu sebabnya istaghfiru. Ini firu ni kerana dia jamak. Kalau sekiranya dia tak jamak, istaghfira. Okey. Got it. Pasal Ada dia alif tu. fa'il madi mabni ala fathah. Jadi istaghfira. Jadi dia ada bagi atas kerana dia ini adalah fa'il madi. Okey. Sorry, ini fa'il amar. Itu okey. Fa'il amar. Jadi fa'il amar. Jadi kalau sekiranya dia tak ada bukan ramai, dia satu je, seorang saja. Kalau dia seorang, jadi kita kena baca dengan istaghfir. Sebab dia fa'il. Dia saya cek betul ke tidak nanti. Okey, apa namanya, surah 2. Surah 2 199. 2 Bosan buku. Janganlah kau jaga. Kena cari dulu ayat tu. Okey. Surah 2 199 boleh Ustaz? Boleh. Okay. Lepas tu Dia ayat tapi summa mula dia Ustaz. Summa jadi afidu. okey. Wastaghfiru. Wastaghfiru. Ra ni dibagi dengan dhamma. Kerana dijumpa dengan wa mati. Okey. Wa ni adalah domer. Domer ni domer kepada fa'il. Maknanya fa'il ni maknanya kalau ini fa'il amar, wa ni mana jamak. Jamak pada anta. Jadi jamak pada anta maknanya wa ni bermakna antum. Jadi awak semua minta ampunlah kepada Allah. Jadi fa'il amar.
fa'il amar, wa ni wa dhamir Wa dhamir. mutasil mahali rafa'in. Jadi ra ni berbaris dhamma kerana dia berjumpa dengan wa mati sebagai dhamir fa'il. Sebab itu dia baris dhamma. Doma. Okey. Jika sekiranya seorang saja. Kalau seorang saja, maka kita kena baca wastaghfir. Maknanya mati. Ra ni mati. Maknanya dia seorang, awak seorang. Wastaghfir, mati. Tapi oleh kerana jumpa dengan wa ni, maka jadi ru. Jadi fa'il amar, hujungnya adalah baris mati. Baris mati di sini adalah ra. Tetapi ra ni tidak baris mati kerana dia jumpa dengan huruf wa yang berbaris mati. Jadi sebelumnya kena baris dhamma. Kalau satu orang je, katalah kita suruh seorang je minta ampun, kita kena sebut istaghfir. Dimatikan ra tu. Kerana baris fa'il amar hujungnya adalah baris sukun. Jadi kita kena sukunkan. Tapi kalau dua, kena tambah alif nun. Istaghfirani. Itu untuk dua. Kalau awak berdua. Awak berdua minta ampunlah. Jadi kita kena gunakan kataan astaghfirani. Ni, jadi tambah alif nun. Okey, faham. Alif nun. Apabila alif nun ni, jadi dia menunjukkan dua. Tapi nun bagi bawah. Nun bagi bawah. Oleh kerana nun bagi bawah ni menunjukkan dia adalah baris marfa', baris dhammah, maka nun kena buang. Jadi kalau untuk dua orang, jadi istaghfirah. Ada alif di sini. Istaghfirah. Alif tu dipanggil alif musanna. Yang ini bukan alif musanna ni. Yang bagi bulat ni. Alif yang bagi bulat atas tu, ini bukan bagi mati. Ini baris ganti pada nun yang kita buang. Oh, yang hazaf nun tu lah. Yang hazaf nun tu. Okey, Kalau hazaf nun maknanya marfu'. Kalau majzum maknanya kita buang nun. Jadi istaghfiru tambah alif. Itu kalau ramai. Kalau satu orang istaghfir. Okey, Kalau dua istaghfirani. Ni itu nun yang bagi bawah tu kita kena buangkan. Kerana dia kalau ada nun tu maknanya subut nun maknanya marfu'. Ini bukan marfu'. Ini adalah majzum. Jadi majzum kita kena buang nun. Jadi kita kena sebut istaghfirah. Ra tu panjangkanlah pasal ada alif. Alif tu namanya alif musanna. Okey, kalau dua lah tu. Clear? Jadi soalan dia tadi itulah dia punya ni. Jadi ubahkan tu. Mungkin nak tahu kenapa fa ni bagi bawah. Fa ni bagi bawah membezakan dengan fa'il madi. Fa'il madi istaghfara. Itu fa'il madi. Tapi kalau fa'il amar istaghfir. Istaghfir lah bagi mati ra tu. Okey. Jadi fa bagi mati tu sangat mustahab. Jangan silap bagi. Kalau kita naik ke atas dia sudah jadi fa'il madi. Mudhari'. Fa'il madi. Ya. Okey, kita tengok balik. Tengok balik yang ni. Ni. Kalau istaf'ala, ain bagi atas, fa'il madi. Kalau sekiranya fa'il mudhari', ain bagi bawah. Yastaf'ilu. Jadi tadi kita ada fa'il madi. Fa'il madi istaf'ala. Tetapi kalau fa'il amar dia adalah istaf'il. Ni ain bagi bawah. Jadi kalau ain ni kita naikkan ke atas, dia sudah jadi fa'il madi.
Jadi ini istaf'il. In lam tu bagi matilah sebab dia adalah fa'il amar. Kalau fa'il mati, lam tu bagi atas. Kalau fa'il mudhari' lam tu baris dhammah kalau tak ada apa-apa depannya. Tetapi ain ni bagi bawah. Jadi beza antara fa'il madi dengan fa'il amar ialah ain dia yang ini bagi atas, fa'il madi bagi atas, fa'il mudhari' dia ain dia bagi bawah. Okey. Kalau sekiranya fa'il amar, ain tu bagi bawah. Okey. Jadi lam tu mati. Jadi kita dapat istaf'in. Okay. Jadi maknanya sipir ni kita kena familiar supaya kita mudah nak berikan makna. Bagi bawah ke, bagi atas ke. Begitu juga macam ini dia punya mazda. Mazda dia punya kaedah dia tambah alif sebelum akhir. Tetapi bagi ta tu, yang ini bagi atas, ta ni istaf'ala, ini bagi atas. Yang ini pun bagi atas, ini pun bagi atas. Jadi yang ini kena turun ke bawah. Jadi istif'ala. Mazda. Jadi mazda tambah alif satu sebelum akhir. Kemudian ta, alif sin ta, ta tu dibawahkan, dikasrahkan. Itu adalah dia punya mazda. Okey. Kalau ta ni bagi atas, dia bukan mazda. Baiklah. Dia jadi benda lain, bukan bagi atas. Okey. Bukannya mazda. Mazda kena, bagi ni sangat penting. Kalau salah bagi, problem lah. Tapi kalau kita membaca buku yang tak berbaris, tak ada masalah lah tu. Tapi kita kena betul sebut. Supaya orang tahu ini adalah, yang kita nak sebut tu adalah adalah mazda. Dengan bawah T tu. Kalau kita sebut tak bagi atas, boleh jadi mazda, boleh jadi fa'il madi, boleh jadi fa'il mudhari' dan sebagainya. Jadi itulah pentingnya dia punya baris. Okey, Jadi begitu juga kalau kita baca buku yang tak ada baris, kita jumpa kataan ni. Kita tahu kataan ni adalah maksudnya adalah mazda. Jadi apabila mazda, kita kena tambah alif hujungnya sebelum akhir dan juga ta tu bagi bawah. Fa tu tetap matilah. Cuma yang nak bezanya, ta ni bagi atas ke bagi bawah. Ada masa dia bagi atas, ada masa dia bagi bawah. Pada fa'il madi dia bagi atas, pada fa'il mudhari' bagi atas. Begitu juga pada isim maf'ul, isim fa'il dan isim maf'ul. Tapi apabila pergi kepada fa'il amar, dia turun ke bawah. Begitu juga fa'il nahi, dia turun ke bawah. Itu kena perhatikan. Sebab yang membezakan antara itu je. Baris itu saja. Jadi kalau kita disuruh membariskan perkataan kita Arab, jadi kita kena perhatilah begitu. Kalau silap tu maknanya silap lah. Betul lah, dia akan silap. Amar ke, amir ke, madi ke, itu faham tu. Okey lah Ustaz. Terima kasih lah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita tadi muka surat berapa tadi? 120. 120 ya? Kita punya 120 Ustaz. Yang inilah. Satu lebih. Yang inilah kan? Jadi yang ini juga perkataan alif sinta tu bermakna meminta. Jadi di antara contoh yang kita dapat perkataan alif sinta tetapi di dalam bentuk ini falyastajibu. Jadi kita kena pergi buka ayat dia supaya kita dapat maklumat yang tepat. Jadi 185. 185. 186. 186. Tuan-tuan punya data 185 ya? Sini kita 185. Tapi kalau dalam Quran 186. Okey. Ini salah tak? Okey. Jumpa kan? Itu kejap. Jadi ayat ni dia ambil ujung saja. Sedangkan depannya ada depan dia. Ini uji budak watada'i izada'an. Ini di tengah dia. Tapi sebelum tu ada wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Itu depan dia. Jadi Okey. saya tunjukkanlah ayatnya supaya tuan-tuan nampaklah. Udah. Nampak. Falyastajibu. Ini ayat dia. Ayat yang kita bincang tu 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika kamu ditanya oleh hamba-hambaku ataupun apabila kamu ditanya tentang hamba-ku, apabila hamba-ku bertanya kamu, sa'alaka maknanya tanya kamu. Siapa yang menanya? Ibadi. Ibadi ni hamba-ku. Anni berkenaan dengan aku. Jadi jawablah fa inni qarib. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Sebab ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kita nak berdoa? Apakah kalau kita berbisik-bisik Tuhan ni boleh dengar ke? Ataupun kita kena kuat? Jadi Tuhan kata, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Sesungguhnya aku ini sangat dekat. Jadi apabila dekat itu maknanya kalau perlahan dia dengar, kalau kuat lagilah dengar. Tapi mana satu yang kita nak ikut? Antara kuat dengan perlahan. Kebanyakannya doa itu dibaca dengan perlahan untuk dengar kita saja membacanya. Tujuannya apa? Kerana Allah sangat mendengar. Kita baca perlahan, Tuhan dengar. Kita sebut nanti, Tuhan dengar. Jadi sebaik-baiknya minta dengan cara yang sir. Minta dengan cara yang secara kita bercakap dengan Allah. Dan Allah itu dekat. Oleh kerana itu tak perlu cakap kuat-kuat. Bila kita berdoa. Habis itu imam tu berdoa, boleh dengar semua masjid pakai loudspeaker lagi. Macam mana? Apakah itu salah? Tidak salah. Itu mengajar. Itu berdoa untuk orang ramai. Kalau imam baca perlahan, makmum tak ada tangan, dia tak tahu benda nak sebut. Nak sebut amin pun tak dengar kan? Jadi oleh kerana itu, tidaklah jadi satu kesalahan. Tapi kita seorang diri, kalau berdoa, elok perlahan. Supaya suara yang perlahan itu pasti didengar oleh Allah. Sebab Allah itu maha mendengar. Jadi dia kata, Allah itu sangat dekat. Kemudian diberikan sifat Allah itu. Ajibu. Ajibu maknanya itu saya lah. Aku. Aku jibu. Jibu tu maknanya menjawab. Maknanya aku mengkabulkan. Dakwatan. Dakwatan tu doa lah. Da'in. Da'in tu orang yang berdoa. Iza da'ani. Jadi aku ni memakbulkan semua permohonan daripada orang yang Berdoa. Jika berdoa kepadaku. Ini Tuhan memakbulkan doa kita ini jika kita berdoa kepadanya. Mana ku-nya di sini? Ku di sini da'a. Da'a ni. Ni sebenarnya ada ya. Ya di ujung ni. Jadi da'a ni. Doa ni maknanya doa kepada saya. Jadi kenapa ya tu dihilangkan? Dihilangkan menunjukkan bahawa Allah itu sangat dekat. Bila dekat tak perlu ada ya. Dalam ilmu balaghah, kalau satu-satu kataan tu walaupun sama maksud dia, tetapi kalau ada menghilangkan huruf, ada dibuangkan sebahagian huruf atau ditambah huruf, makna dia berbeza. Kalau tambah huruf maknanya lebih payah. Kalau tambah hilang huruf tu maknanya lebih mudah. Ataupun dalam kes ini lebih dekat. Kalau da'a ni ada ya, maknanya jauh sikit. Sebab ada ya, ada banyak huruf. Banyak huruf tu bermaksud jauh sikit. Ini dari segi balaghah ni. Bukan dari segi ayat Quran. Dari segi balaghah. Balaghahnya apabila lebih huruf, maka dia benda tu dia banyak kerja kena lakukan. Tapi apabila kurang huruf, maknanya dia dalam hal ini sangat dekat.
Sehingga ya tu tidak jadi perantaraan. Da'a ni. Ini adalah ilmu balaghah. Bukannya bukan ilmu tafsir, ilmu balaghah. Jadi jangan salah. Jangan salah faham lah. Jadi di hujung nun ni ada ya. Tapi ya tu ya mati. Oleh kerana ya mati, dia duduk di hujung, maka dibuang. Jadi tinggal da'a ni. Berdoa kepadaku. Jadi maknanya setiap doa kepada Allah, yang ikhlas pada Allah, pasti Tuhan akan kabulkan. Pasti. Ujibu. Ujibu ni pasti. Pasti doa tu akan dimakbulkan. Kemudian Tuhan bagi tahu falyastajibu, maka hendaklah kamu memenuhi. Falyastajibu ni adalah fa'il dia adalah fa'il mudhari'. Falyastajibu. Mana tanda mudhari'nya? Ada ya. Ya tu adalah ya dia. Kalau saya hamzah. Kalau awak ta. Jadi fa ni adalah istisna. Istisna fi ni maknanya adalah menyambung. Menyambung. Ataupun apabila digunakan fa istisna ni maknanya ini ayat baru. Yang habis kat tadi, ini ayat baru. Apa ayat dia? Fal yastajibu. Wa ni adalah wa jamak. Bu ni adalah apa namanya? Fa'il mudhari'. Jadi fa'il mudhari' ni, tapi fa'il mudhari' majzum. Majzum kat mana? Majzum kat bu ni. Tapi oleh kerana dia berjumpa dengan wa itu adalah dhamir muttasil yang sebagai fa'il, maka bu ni tak adalah mati. Kalau bu ni kita matikan, wa pun mati, macam mana nak sebut? Fastaji, ba mati, wa mati. Macam mana nak sebut? Tak boleh lah. Jadi kena berikan dhamma. Jadi falyastajibu. Jadi fa'il ni fa'il majzum. Tapi majzum untuk orang ramai, untuk ramai. Maknanya ini adalah fa'il madhi majzum. Jadi kenapa dia majzum? Kerana depannya ada fa. Fa lam. Lam ni ada lam amar. Jadi fa ni adalah tanda sambung yang tadi, maknanya apabila kamu berdoa, ataupun di sini fa di sini adalah maksud menyambung ayat sebelumnya, dan lam di sini adalah lam amar. Lam amar, apabila lam amar di hujungnya kenalah baris mati. Fa'il amar hujungnya baris mati. Lam ni adalah bermaksud untuk ataupun bermaksud menyuruh. Menyuruh. Jadi maka hendaklah mereka memenuhi. Jadi ya ni adalah dia. Dia seorang. Tapi kalau ada wa jadi mereka. Jadi falyastajibu, maka hendaklah mereka. Mereka apa? Hendaklah mereka kepadaku, iaitu memenuhi kepadaku. Makna memenuhi ini maknanya adalah patuh. Adalah taat. Hendaklah mereka itu taat padaku. Dan wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman bi. Bi itu padaku. La'allahum yarsudun. Jadi yang pertama, Tuhan bagi tahu bahawa dia ni sangat dekat dengan hamba dia. Siapa yang berdoa, dia akan makbulkan. Kemudian Allah suruh pula untuk supaya kita ini dimakbulkan doa, maka hendaklah mereka memenuhi kepadaku. Hendaklah patuh padaku, hendaklah taat padaku, hendaklah beriman padaku. Wal yu'minu, hendaklah beriman. Yang pertama hendaklah patuh, yang kedua hendaklah beriman kepadaku. Bi la'allahum yarsudun, agar mereka itu mendapat rasna, mendapat petunjuk, mendapat pandu.
Jadi di sini tadi da'ani ni tadi ya dibuang. Tapi bila dekat sini B ni ku juga. Tapi tidak pula dibuang B, tidak pula dibuang ya. Ya ini nun ya tadi dibuang kerana apa? Kerana dia adalah fa'il. Da'ani, berdoa. Berdoa kepada siapa? Padaku. Menunjukkan dekat, dia buang. Tapi kalau B ni cuma buang ya tu, apa jadi? Jadi kalau kata aku tu bermaksud Allah, yang mana menunjukkan dekatnya pada jar, huruf jar, tak boleh buang. Kalau buang ni tak ada makna. Tiba-tiba B saja. Jadi tak ada makna, dia tak boleh buang. Jadi B sini tetap diadakan. Sini dibuang. Menunjukkan dekat Quran huruf. La'allahum yarsudun, semoga mereka mendapat petunjuk. Apabila Allah beritahu semoga dapat petunjuk, bukan semoga sebagaimana bahasa kita. Bahasa kita semoga ni boleh 50-50. Semoga dia dapat, semoga dia berjaya, dan boleh juga maksud maknanya sebahagian 50% je yang semoga tu yang boleh berjayanya. Mungkin yang tak berjayanya 50% lagi. Jadi tapi ayat Quran la'alla ni walaupun dia menggunakan la'alla agar ataupun semoga, tetapi semoga daripada Allah itu pasti. La'allahum yarsudun adalah pasti. Jadi yang kita nak fokus ni adalah yastajibu. Yastajibu ni adalah daripada perkataan asalnya adalah jawab. Jawab. Bila ditambah dengan alif sinta, jadilah istajabu. Apabila mutariknya istajibu. Jadi alif sinta ni adalah di sini. Alif sinta. Tapi ya ni ya mudhari'. Kalau madi dia alif. Alif sinta apabila madi, apabila mudhari' dia alif tadi ganti dengan ya. Jadi yastajibu adalah fa'il mudhari' majzum. Kenapa majzum? Pasal depannya ada lam atau amar. Maknanya ini amar. Bila amar ni maknanya wajib. Tidaklah kamu memendahi kehendakku. Maknanya hendaklah kamu beriman. Jadi hendaklah kamu beriman. Jadi dalam hal ini yastajibu ini dalam bentuk fa'il mudhari' majzum, dan dia asalnya adalah perkataan apa nama tadi? Yang tadi. Jawab. Dalam kata ni ada huruf sakit. Ya. Wa tu dia tambah dengan ya tu. Ada wa tu sakit. Jadi wa ni di sini diganti dengan ya. Ya betul. Ya ni. Ya mati ni. Jibu. Ya, alif sinta tambah jawab. Alif sinta mana minta jawab. Minta memenuhi kehendak. Bermakna hendaklah mereka beriman kepadaku. Barulah doa mereka kami makbulkan. Okey. Ada apa-apa maklumat lain yang diperlukan? Okey Ustaz. Minta saya fahamkan yang fa sama alif dengan sama alif di la'allahum. Ya. B itu saya fahamlah. Kalau B itu kalau disambung kepada dengan bilam macam katalah fa yastajibu tu kan. Ya. Kayak Ustaz cakap di fa tu maka. Ya. Lepas tu ada alif. Ya. Alif tu menunjukkan dia tu huruf ja ke tu? Alif ni lam. Sorry. Lam tu huruf ja ke? Bukan ja. Tapi dia huruf arahan, huruf suruh. Kalau ada alif huruf suruh, kalau lillah apa jadi dia? Apa dia? Kalau lillah. Billah. Lillahi. Lillah. Allah tu ditambah alif depan dia. Untuk Allah. Untuk Allah. Untuk Adakah Allah. sama dengan tu? Ini lam ni lam suruh. Lam amar.
Ya. Ajibu da'an. Di sini cuba tengok di sini. Okey. Fal yastajibu. Okey. Fa itu adalah fasiha. Okeylah, fa itu fa maka maksudnya. Okey. Jika kana zalika sa'ir fal yastajibu wa lam. Lam ni fal. Okey. Lam ni adalah lam amar. Lam amar maknanya lam nyuruh, suruhan, arahan. Apabila arahan, apabila fi'il amar dia kena matikan hujungnya. Sebab itulah kita dapat majzum. Yastajibu fa'il mudhari' majzum. Pasal apa majzum? Pasal ada lam ni tadi, lam suruh, lam amar. Kemudian dia hazafkan nun dia. Pasal apa dia hazafkan? Sebab dia majzum. Jadi wa yang tajibu ni tadi, wa itu adalah fa'il kepada pembuat. Maknanya siapa fa'il ni? Awak lah. Kalau awak seorang, kalau dua, awak dua orang. Kalau ramai, mereka kamu semualah. Jadi fa'il dia adalah wa. Siapa dia? Awak semua. Ramailah, maknanya 3 atas lah. Dan ini la mahillala, jawab syarat. Itu dia punya keterangan. Jawab syarat adalah hukum dia jazam. Tidak jazam betul. Okey. Macam ini ada fa ni. Fa liyastajibu ni maknanya adalah jawab. Jawab kepada mana? Jawab jika kamu berdoa. Maka jawabnya kamu hendaklah taat kepada aku. Jadi lam tu lam amar. Lam amar mestilah dia punya fa'il tu jadi majzum. Fa'il ni adalah fa'il mudhari', apabila mudhari' dengan majzum. Majzumnya dengan membuang huruf nun. Okey. Ada soalan lain? Okey, terima kasih Ustaz. Lam tu ialah amal, menyuruh. Okey. Okey ya. Okey Ustaz. Terima kasih. Ya, ada siapa nak tanya lagi? Macam Daripada bunyi satu ada. hala pergi dua hala. Nampak? Daripada sehala pergi dua hala. Ada soalan ke? Tak ada. Ruang kat ibu saya kat sini. Tak ada, tak apa-apa. Okey, kalau kita balik kepada kita punya tadi, uji budak wata da'i iza da'an falyastajibu. Jadi ada falyastajibu itulah dia punya alif sintanya. Kemudian ayat yang berikutnya astazanaka ulul qauli minhum. Minta izin kepadamu orang yang mempunyai kesanggupan antara mereka. Jadi ayat ini dalam surah berapa? Surah 9. Surah 9 iaitu surah Taubah. Taubah ayat yang ke 86. 86. Taubah 86. Ayat 86. Okey, cuba dengar. Qori apa? Qori yang masuk baca. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا Kamu nak beli barang, nak makan ni, nak beli makanan. Jadi ayat yang kita fokus ini adalah ayat 9, surah yang ke-9
ayat 86. Iaitu ada perkataan yang ditambah dengan alif simta, iaitu istazana. Istazana adalah dia punya asalnya istazana asalnya azana. Azana ni maknanya izin. Izin. Apa? Bila tambah alif simta maknanya minta izin. Istazana, minta izin perbuatan dia. Kemudian dia punya maf'ul dia adalah ka. Ka itu adalah Rasulullah. Maknanya mereka ini akan minta izin kepada engkau. Pasal apa? Pasal nak minta tak pergi perang. Peperangan di zaman Rasulullah adalah wajib pergi. Jadi orang-orang munafik ni tak nak pergi. Jadi apabila tak nak pergi, dia jumpa Rasulullah, dia nak minta izin supaya tak pergi. Jadi Tuhan ceritakan dalam Al-Quran ni, jika diturunkan satu surah itu maknanya satu ayat. Satu ayat itu maknanya satu arahan. Arahan apa? Arahan pergi perang. Amanu billah. Jadi amanu billah, hendaklah dia menyahut suruhan lah. Maknanya beriman kepada Allah. Maknanya pergi berperang. Itu tanda dia beriman pada Allah. Wajahidu, pergi perang dan berperang. Dan berjihad. Ma'a rasulihi, bersama-sama dengan Rasul. Tetapi orang-orang yang munafik ni, dia buat apa? Dia istazanaka. Dia adalah meminta izin kepada kamu ulu. Ulu ni adalah isim yang 5. Orang yang memiliki zu. Ulu. Jadi ulu ni adalah orang yang mempunyai. Ataupun dalam bahasanya zu lah. Zu dia orang mempunyai. Tauli. Tauli ni maknanya kesanggupan. Mempunyai milik yang panjang. Panjang tu bukan makna panjang. Tapi panjang tu maknanya berkesanggupan. Berkemampuan. Maknanya dia tak sakit. Dia ada duit, dia ada kuda, dia ada senjata dan sebagainya, tapi minta kebenaran daripada kamu tak pergi. Minhum. Qalu zarna nakum ma'a qaidu. Jadi minta dengan Rasulullah, apa dia? Zarna, biarkan kami. Apa dia? Naku ma'al qaidin, maknanya kami bersama-sama orang yang duduk. Orang yang duduk tu mana? Orang yang tak pergi perang. Jadi, mereka minta dengan Rasulullah tak nak pergi perang. Manakala orang beriman, yang beriman kepada Allah, menunggu-nunggu untuk pergi perang supaya dapat syahid di dalam peperangan. Kerana syahid dalam peperangan itu direct masuk surga. Malah tak payah dikapankan, tak payah dimandikan, terus masuk di dalam kubur. Nanti dibangun kubur daripada kubur esok, pakaian dia dan darah dia sebagainya akan menjadi saksi pada dia. Mereka berlumba-lumba nak syahid. Tetapi orang munafik ini istazanaka. Dia minta kepadamu supaya tidak pergi perang, walaupun mereka itu sanggup berpergi perang. Jadi dikata zatna, biarkanlah kami naku ma'al qaidin, bersama-sama dengan orang yang tak pergi perang. Jadi apa digunakan? Ista'naka. Ista'naka ni adalah mereka meminta izin kepada kamu untuk tak pergi berperang. Itulah jawab munafik lah. Jadi yang kita nak timbulkan tadi adalah ista'naka. Jadi ista'naka ni tadi, kembali pada dia punya ni, adalah fa'il madi. Ista'naka. Ista'zana. Ada perkataan azana. Jadi minta izin. Minta izin kepada kamu. Dia adalah fa'il madi. Kaf tu adalah dhamir mutasil fi muhalli nisbin maf'ulun bih. Kaf ni adalah maf'ulun bih. Dia minta kepada engkau. Engkau tu adalah Rasulullah. Dia minta apa? Dia minta supaya dia dibenarkan tak pergi perang.
Jadi fa'il madhi kemudian itu dia punya ni lah. Ni asal perkataan tu adalah fa'il madhi dia adalah istazana. Dan ini fa'il madhi dia. Fa'il mudhari dia yastazinu. Zino. Zinu. Yastazinu. Ini fa'il mudhari dia. Kemudian ini adalah fa'il amar dia. Istazin. Okey. Fa'il amar. Kemudian ini adalah dia punya mazhar. Bagi bawah. Istizana. Tambah alif sebelum akhir. Akhirnya nun. Jadi tambah alif sebelum akhir. Jadi istizana. Jadi permintaan daripada minta kebenaran. Jadi permintaan kebenaran. Supaya tak pergi pulang. Mustazini. Mustazini adalah isim fa'il. Kepada istazana. Manakala isim maf'ul dia mustazana. Cuma beza zal ni bagi atas, zal ni bagi bawah. Depannya ada mu. Mu itu menunjukkan isim fa'il ataupun isim maf'ul. Kalau zalnya bagi bawah itu isim fa'il, kalau zalnya bagi atas itu isim maf'ul. Boleh? Masdar dia Ustaz. Masdar tu macam mana? Jadi astagzani lah tu. Ataupun selalu masdar dia tanwin depan dia. Di sini tanwin dia tak bubuh. Sebab ini adalah dia punya wazan. Jadi baris nun ni bergantung kepada apa di depan. Oh. Kalau depannya ini isim ni. Isim apa? Isim masdar. Isim ni, kalau depannya ada huruf jar, maka nun ni bagi bawah lah. Okey. Kalau depannya ada misalnya kata perkataan maf'ulun bih, maka dia kena bagi atas lah. Okey. Kalau tak ada apa-apa, dia bagi dhammah lah. Jadi kalau tak ada apa ni, istazanun. Nun dah jadi. Nun lah. Nun dua lah. Nun sabdu lah. Nun dengan tanwin lah. Sebab apa? Sebab depannya tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, al-istazana. Jadi istazanu bagi satu je lah. Kan ada yang kalau huruf jar bagi bawah lah. Tak ada maf'ul bih jadi bagi atas. Jadi baris ni biasanya dia tak bubuh kepada isim. Tapi pada fa'il dia bubuh lah. Pada isim dia tak bubuh. Macam di sini. Kita tengok isim lagi satu ni. Isim. Isim. Ini isim. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Jadi huruf nun ni dia tak bubuh baris. Sebab yang ni hanya bergantung kepada apa yang ada di depan. Kalau depannya menjadikan dia mudhari' marfu', maka bagi dhammah. Kalau depannya menyebabkan dia jari dia bagi bawah, dia apa? Jar bagi bawah. Kalau ada huruf jar bagi bawah. Tapi kalau ada menyebabkan dia sebagai maf'ulun bih, bagi atas. Jadi oleh kerana itu nun boleh jadi atas, boleh jadi bawah, boleh jadi depan. Jadi dia tak tulislah. Hanya bergantung pada apa yang ada di depan. Di depan dia lah. Sebab itu dia tak ubah baris. Jadi mana-mana isim dia tak ubah baris. Sebab tergantung pada kedudukan dia sebelumnya. Apa benda Amar dia lah. Berganti pada amar dia sebelum dia lah. sebelumnya. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Okey. Ada apa-apa penerangan diperlukan pada ayat ni tadi? Kalau tak ada, kita terus pergi kepada ayat surah 2, ayat 282. Surah 2, ayat 282. Surah 2, surah Baqarah, ayat 282. Ini dah hujung Baqarah ni. 282.
Boleh. Okey. Ayat yang kedua 82. 282. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Ini surah Baqarah ayat 182. Ayat yang paling panjang lah dalam Quran. 282 Ustaz. Satu muka surah 282. Yang dia punya panjang dia satu muka surat penuh lah. Tapi yang kita nak pergi sini adalah kita nak fokus pada
Ayat yang katakan wastashhidu syahidaini min rijalikum. Okey. Maknanya ayat ni ayat tentang hutang piutang. Ayat tentang hutang piutang. Jadi apabila berhutang, maka hendaklah ada orang yang menulisnya dan ada saksinya. Saksinya kenalah 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki tapi 2 orang perempuan. Jadi di sini wastashhidu syahidaini min rijalikum. Jadi mintalah disaksikan oleh 2 orang laki-laki di kalangan kamu. Jadi istashhidu. Istashhidu dia punya perkataan asalnya entah mana panjang ni payah pula nak cari. Wastashhidu syahidan yang ni. Okey. Nampak ke? Tak, skrin nampak. Ustaz kecil lah Ustaz. Yang ni nampak? Ni nampak. Okey dah. Okey. Okey dah. Jadi wastashhidu asalnya adalah syahadah. Syahadah maknanya melihat, menyaksikan. Dia telah menyaksikan. Tetapi apabila ditambah dengan alif sinta sudah bermaksud meminta. Minta disaksikan. Maknanya hendaklah disaksikan, hendaklah 2 orang laki-laki menjadi saksi. Jadi wastashhidu adalah fa'il amar. Maknanya hendaklah disaksikan oleh 2 orang laki-laki. Jadi wa di sini, wa itu maksudnya adalah dhamir muttasil fi muhalli rafi'in. Jadi fa'il. Jadi fa'il ni adalah arahan kepada kita. Bukan kepada 2 orang tu, arahan kepada kita. Apa arahannya? Hendaklah disaksikan oleh siapa? Ayat berikutnya. Disaksikan oleh sahidaini. Iaitu oleh 2 orang. 2 orang saksi min rijalikum. Daripada 2 orang laki-laki kamu. Ayat seterusnya, kalau sekiranya tak ada 2 orang laki-laki, maka bolehlah. Ayat sini, kalau tak ada fa'il lam yakuna rajulaini farajulun. Cukuplah seorang lelaki, tetapi wamra'atani dan 2 orang perempuan. Jadi saksi kepada surat hutang tadi 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ataupun 2 orang laki-laki. Kalau ada perempuan, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Maknanya jadi 3 lah, 3 orang. 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Tujuan apa? Tujuan jangan berbicara, jangan berkelahi, jangan timbul masalah. Jadi setiap hutang piutang mesti ditulis. Hutang piutang yang memakan masa tempoh mesti ditulis. Sama ada banyak ataupun sikit mesti ditulis. Dan ditulis dia di samping seorang penulis bisa ada 2 orang saksi laki-laki ataupun 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ini arahan Allah. Kalau kita buat hutang piutang tapi tak tulis, akan timbul masalah. Itulah akibatnya kerana kita tak tulis. Kalau tulis, kita ada bahan bukti. Jadi di sini alif sinta di sini tadi adalah menunjukkan minta disaksikan oleh 2 orang lelaki. Istashhidu. Istashhidu fa'il amar. Fa'il amar maknanya du ni baris mati. Dal ni baris mati. Tapi oleh kerana ramai, arahan tu bukan pada seorang, arahan tu pada kita semua. Jadi maka digunakan wa sebagai dhamir. Kamu semua. Jadi hendaklah kamu semua mencari atau meminta disaksikan terhadap hutang piutang tadi. Terhadap tulisan tu tadi. Mengesahkan ini betul tulisan. Jadi alif sinta tu bermaksud minta. Yang digunakan oleh Al-Quran. Minta kamu buat saksi. Jadi kataan yang berikutnya macam tadi jugalah.
dia punya fa'il madhi dia adalah istashhadu, istashhada itu adalah fa'il madhi, fa'il mudhari'nya yastashhidu. Yastashhidu fa'il mudhari'. Jadi yang digunakan ini adalah fa'il madhi, istashhidu. Sorry. Fa'il dia fa'il amar. Istashhidu patutnya istashhid dan mati. Jadi oleh kerana ramai untuk arahan kepada orang ramai kita semua, jadi dihidupkan dal ni dengan du. Kerana wa ni dia punya dhamir. Dhamir ni adalah wa mati, jadi sebelumnya adalah kena beri dhamma. Jadi wastashhidu. Jadi alif sinta. Fokus kita kepada peranan tambahan alif sinta di dalam ayat Quran. Okey. Boleh ke? Boleh Ustaz, boleh. Tapi sekarang dia tak ikut ni semua ni. Apa dia? Dia orang tak ikut sekarang. Kalau ikut saya purchase agreement. Kalau kita perhatikan, penjual dan pembeli lepas tu disaksi oleh lawyer itu. Ya. Itu saya fikir tadi. Macam mana ni? Kalau tak ikut itu bukan salah Quran lah, kan? Itulah patut saya tengok orang tak bayar hutang sekarang. Okey. InsyaAllah. Okey, ayat yang berikutnya surah 24 ayat 27. Sehingga kamu minta berteman dan kamu memberi salam kepada penghuni. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Surah 24 ayat ke-27. Surah 24 ayat ke-27. Okay. Ayat 27. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Jadi ayat ni dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Maknanya ayat ini untuk kita. Dan biasanya lepas ya ayyuhallazina amanu tu ada benda besar yang Tuhan nak cerita. Dalam ayat ini apa benda besarnya? La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke dalam rumah selain daripada rumah kamu. Maknanya tak boleh masuk ke rumah orang. Hatta tastazinu wa tusallimu ala ahliha. Melainkan kamu telah pertama beri salam, yang kedua minta izin. Minta izin apa? Minta izin untuk masuk. Watusallimu maknanya beri salam kepada ahlinya. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Semoga yang itu adalah lebih baik bagi kamu dan semoga kamu memberi keperhatian ataupun mengambil berat tentang masalah ini. Jadi hatta tastazinu. Tastazinu ni ada perkataan yang mengandungi perkataan alif sinta. Jadi tusallim bukan ini yang sebelum yang tastanisu ni adalah kamu minta izin. Tastanisu. Betul kan? Betul. Betul kan? Tastanisu. Betul. Okey.
Jadi perkataan asalnya adalah alif nun sin. Alif nun sin. Jadi tastanisu alif nun sin tambah alif nun sin jadi tastanisu. Ini adalah fa'il mudhari' dan ta ni adalah huruf mudhari' yang maksud kamu, awak kalau seorang. Tapi kalau ramai tambah wa. Wa ni adalah menunjukkan awak ramai. Jadi oleh kerana itu maka sin ni berbaris dhammah. Berbaris dhammah kerana ada wa. Jadi fa'il mudhari' mansub. Patutnya dia mansub. Kenapa dia mansub? Sebab di depannya hatta. Hatta ni adalah dia punya wazan. Dia punya apa namanya? Ameh. Hatta. Zaraf. Zaraf. Payah saya nak kata zaraf. Zaraf. Jadi hatta tu adalah zaraf. Cuba tengok di sini. Hatta dikata huruf jar. Huruf jar. Tapi masa yang sama juga huruf zaraf. Huruf jar pun dia juga huruf zaraf. Jadi lepas tu tastanisu sehinggalah kamu mendapat kebenaran ataupun minta izin. Jadi tastanisu dia adalah perkataan fa'il mudhari' mansub. Sepatutnya berbaris atas. Tapi apabila disambung dengan fa'il, jadi sin ni ditukar pada baris dhammah. Jadi asalnya adalah tastanisa. Tapi ada banyak, ramai, jadi ditambah dengan ditukar dengan dia ramai, maknanya wanun dibuang kerana dia mansub. Jadi mansub dengan buang nun. Okey. Okey. Jadi fa'il mudhari' mansub. Kemudian dhamir dia adalah wa mutasil fi muhalli raf'in fa'il. Perkataan asalnya adalah istanasa. Okey. Istanasa. Dia kata nasa tadi jadi istanasa. Maknanya minta izin. Azana. Mudhari' dia yastanisu. Manakala fa'il amar dia istanis. Dan dia punya mazdar dia istanasun ataupun nasan ataupun nasin. Tak ada masalah lah. Sebab dia sudah isim. Isim dia tidak berbaris hujung dia. Kemudian isim fa'il dia mustanisun ataupun nisan ataupun nisin. Kemudian isim maf'ul dia mustanasun, mustanisin ataupun mustanasan. Jadi itulah dia punya peranan tambah alif sinta di dalam Quran. Jadi itulah arahan yang dibagikan kepada kita, jangan masuk ke rumah orang lain selagi tuannya belum beri kebenaran untuk masukin. Dalam kupasan yang lain, tastanisa ni bukannya saja memberi izin, juga dia memberi kesenangan ataupun memberi maksudnya anasa ni maknanya berteman. Hatta tastanisa ni maknanya dia memberi kepada teman. Maknanya dia bersedia untuk menjadi teman kita bila kita masuk dalam rumah dia. Maknanya kita hanya boleh masuk ke dalam rumah orang yang satu kita beri salam, yang kedua dia memberi perkenan keamanan. Bukan saja kebenaran. Tapi bagi contoh macam inilah mudah. Kita datang ke rumah orang, tiba-tiba orang kata, masuklah, duduklah, minumlah. Saya nak pergi keluar, nak masuk kereta. Contoh. Kalau macam tu maknanya dia tak bersedia untuk memberi layanan. Kalau macam tu maknanya tak sampailah maksud ayat ni.
Maknanya kalau macam itu dia kata, saya nak duduklah, minumlah. Saya nak pergi basuh kereta kat depan rumah. Jadi maknanya dia tidak dapat memberi kemesraan. Jadi oleh kerana dia dapat kemesraan, maka tak cukup syarat kita nak masuk rumah dia, jadi kita minta baliklah kalau macam tu. Sebab dia ada kerja lain. Jadi kita datang ni mengganggu dia. Sepatutnya dia nak basuh kereta. Tapi kalau dia kata, masuklah. Dan dia pun duduk sama, kita berbual dengan dia, maknanya dia bersedia memberikan kepada kebahagiaan ataupun memberikan kepada keamanan kepada kita ataupun memberikan layanan kepada kita. Maka itulah yang dimaksudkan dengan ayat itu. Maknanya tak nisu ni maksudnya satu, kita beri salam, yang kedua dia mengizinkan kita masuk dengan layanan yang sepatutnya. Kalau dia tak layan, sebagai contoh tadi, dia masuk kereta, maka itu tak cukuplah ayatnya. Bukan tak cukup ayat. Tak cukuplah maksud ayat ni. Kalau macam tu maknanya, kita jangan masuklah. Ataupun kita dah masuk, kalau dia dah keluar, dah suruh kita masuk, tapi dia suruh kita duduk. Kita duduk sekejap, lepas tu dia kata, minta maaf, saya nak pergi masuk kereta kat depan tu. Kita pun minta maaf lah. Saya nak keluar lah. Sebab ayat itu, apa maksud ayat ni tak cukup. Bukan saja beri kebenaran, tapi dia tak bagi dia punya hak tetamu. Oleh kerana itu, maka kita patut keluar. Macam juga kita pergi ke rumah orang, kita beri salam, dia tak jawab. Yang pertama tak jawab, yang kedua tak jawab, yang ketiga tak jawab. Maka kita jangan masuklah. Walaupun pintu dia terbuka. Walaupun kita nampak dia ada kat dapur. Jangan masuk. Sebab dia tak bersedia nak beri layanan. Begitu juga di sini. Kalau macam tu maknanya begitu halusnya muamalah dalam Islam ini. Quran mengajar begitu halus. Jadi kalau sekiranya orang tu tak dapat beri layanan, jangan kita masuk juga. Walaupun dia kata masuklah tu kerana nak jaga hati. Tapi sebenarnya dia tak beri. Malah dia kata dia tak katalah, tapi maknanya kita ni adalah mengganggu dia punya tugas yang barangkali belum siap, yang perlu diselesaikan dan sebagainya. Okey. Kita pergi kepada ayat berikutnya. Okey. Muka surat berikutnya. Ayat ini dah habis dah. Habis. Kita pergi kepada muka surat 131. Jadi yang tadi yang kita bincang tu, minggu lepas kita bincang yang itu juga adalah maksudnya alik sinta tu adalah meminta. Kira cukuplah contoh-contoh yang dibagi itu yang membagikan kefahaman terhadap maksud alik sinta bagi maksud meminta. Manakala contoh pada muka surat ini adalah contoh Quran. Menunjukkan kesungguhan usaha, iaitu kasabat. Laha ma kasabat, ma kasabat. Jadi kasabat ni maknanya menunjukkan kesungguhan usaha. Sebagai contoh kataan waqada. Waqada ni maknanya menyalakan. Menyalakan biasa apilah, menyalakan api. Waqada. Kemudian waqada juga maksud bersinar. Menyalakan api itu maksudnya memberikan sinar lah, jadi bersinar. Jadi waqada ada huruf sakit. Wa tu huruf sakit. Waqada. Kemudian apabila kita tambah alif simta jadi istauqada. Istauqada itu maknanya minta menyalakan. Kalau waqada maknanya menyalakan. Tapi kalau tambah alif simta juga minta menyalakan, tetapi usaha nak menyalakan tu tidaklah macam kita pakai yang petik api tu apa namanya? Yang orang isap rokok petik api tu apa namanya? Lighter. Pematis api ke? Lighter. Lighter. Tidak macam lighter. Lighter petik keluar api. Tapi istiqadah ni maknanya menyalakan api dengan berusaha bersungguh-sungguh. Maknanya bukan menyala api dengan lighter, bukan dengan mancis, tapi menggunakan cara lama orang dulu. Mengendapkan api dengan cara menggesek
menggesekkan antara benda keras dengan benda keras, keluar api, kemudian diberikan kepada umpan api dan barulah api itu hidup. Jadi maknanya memerlukan usaha. Jadi zaman kita sekarang ni nak api tak ada masalah lah. Dan sekarang ni tak payah guna lighter lah, pakai switch je nyalakan. Tapi di zaman di mana suasana ayat ni turun adalah menyala api ni bukanlah benda yang semudah kita sekarang. Jadi kena berusaha. Jadi istauqada tu maknanya berusaha. Jadi sini ini ayat yang waqadanya waqada samsu fil nahar. Maknanya bersinarlah matahari pada siang hari. Itu waqada, bersinar. Tapi bila istaqada, jadi dia punya ayatnya masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Ayat 17 surah Baqarah. Perumpamaan orang-orang munafik adalah seperti orang yang berusaha menyalakan api. Jadi kalau kita pergi pada ayat ini, ayat 17. Ini ayat dia. Masaluhum. Masaluhum. Perumpamaan seperti apa? Masaluhum itu sudah perumpamaan. Kamasali pun perumpamaan. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dua-dua misal-misal ni dekat-dekat, maknanya itu adalah taukid. Masaluhum kamasali. Jadi perumpamaan. Jadi perumpamaan ini dua-dua dekat itu maknanya taukid yang kuat. Allazi istauqada nara, orang menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu, maka setelah api itu menyinari, adaat, menyinari haulahu, kelilingnya, zahaballahu binurihim, maka Allah padamkan apinya. Wa tarakahum fi zulma la yubsirun, mereka tak melihat. Jadi orang-orang munafik ni sebagai contoh orang yang menyalakan api. Dia menyalakan api, kemudian apabila api itu dah nyala, dah terang dalam kegelapan yang amat sangat, maka apabila dah terang tu Allah padamkan apinya. Apabila padam apinya, bagaimana keadaan orang? Mereka tinggal di dalam kegelapan dan tidak dapat terang. Jadi kalau dalam gelap, sebelumnya gelap, okey lagilah kita rasa macam bolehlah. Tapi mula-mula ada api terang, lepas tu padam, kita rasa kalau tuan-tuan pernah menghadapi keadaan itu, dapatlah gambarkan bagaimana gelapnya. Jadi orang munafik itu gitu juga. Seolah-olah orang munafik ini dibagi hidayah, dibagi petunjuk, dibagi jalan oleh para nabi, tetapi mereka tidak mengikuti. Jadi dia mula-mula dapat api, dapat petunjuk, tapi lepas itu oleh kerana dia tak nak beriman kepada Allah, maka Allah tarik dia punya ilmu ataupun dia punya nur, dia punya jalan, maka dia dalam keadaan yang terkapar-kapar lah. Wataraka ni membiarkan mereka dalam kegelapan. Jadi sesudah ada cahaya, kemudian dibuangkan cahaya, ditarik cahaya, maka dia seolah-olah dia ada terkapar-kapar lah. Terkapar-kapar. Dia kalau kita pernah pengalaman dia ada lampu tiba-tiba padam dalam tempat yang gelap, begitulah keadaan dia. Jadi orang munafik itulah keadaan dia. Walaupun dia duduk sama orang Islam, tetapi dia dalam keadaan terkapar-kapar. Taraka ni maknanya ditinggalkan, dibiarkan dan tidak dapat melihat. Jadi perkataannya adalah astauqada. Jadi astauqada tu dalam sini adalah fa'il madhi.
Fa'al madi. Fa'al madi kemudian asalnya adalah وقد bukan awqada ni. Istawqada. Awqada ni tambah waqada tambah. Ini alif ni alif tambahan. Jadi menyalakan api. Tapi maksud ini ini tak ada sin. Yang ini tak ada sin, yang ini ada sin. Jadi istauqada. Yang ini auqada bukan tambah alif sinta. Ini tambah hamzah yang membawa maksud bukan saya ni, membawa maksud menyalakan. Macam af'ala. Af'ala adalah menjadikan, membuatkan. Jadi sekarang ni tambah hamzah. Kita tambah satu huruf, hamzah, tambah alif dan tambah sabdu. Jadi ini tambah satu huruf. Tapi satu huruf yang tambah ini adalah hamzah. Jadi awqada. Awqada ni maksudnya menyalakan. Bukan meminta. Yang ini ada sin. Jadi dia tertinggal sin di sini. Jadi kena check jugalah. Bukan semuanya direct lah. Ada yang miss lah. Di sini sepatutnya istauqada. Tak yang lain. Yang lain itu betul tak? Betul, menyalakan tambah alif sin. Jadi dia punya perkataan dalam kitab ni, dia pada pandangan saya dia ambil hamzah, bukan ambil alif sinta. Kita ada hamzah, kita ada alif sinta. Jadi di sini alif aqada ni adalah tambah hamzah. Asalnya adalah waqada tambah hamzah. Jadi maksudnya menyalakan juga. Tapi yang ini meminta menyalakan. Dia punya mudarat pun salah juga. Mudarat dia pun salah tu. Dia kata apa? Yang mudarat dia tu. Madi. Tadi madi. Madi betul. Lepas tu yang mudarat dia sebelah tu tadi, yang sebelah Ustaz tunjuk. Tu. Yuqidu, lepas tu auqid. Dia salah sebenarnya. Yuqidu ni betul lah ni. Habis alif simta di mana? Betul letak ini. Yang ni salah. Auqada. Betul alif Perkataan ni simta betul. kan? Perkataan ni betul. Tetapi tak sesuai dengan yang alif sinta. Sebab ini alif sinta. Ini au. Ini tambah hamzah. Jadi susunan ni betul, tak ada masalah. Yang salahnya dia tak letak istauqada. Kalau mudaratnya yastauqidu. Kan? Jadi maknanya dia salah perkataan. Salah, okey. Jadi salah perkataan. Biasa itu kan. Jadi istaqada ni adalah maksudnya menyalakan api dengan susah payah. Sebab ayat sebelumnya, ayat yang ke-16, tidak ayat selepasnya tu. Ayat selepasnya mengatakan bahawa au qasayyibim minas sama fi zulumatin wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadara maut. Maknanya atau seperti hujan lebat daripada langit, di dalamnya dengan penuh kegelapan dan guruh dan kilat, mereka menyumbat telinga mereka dengan jari mereka. Kerana apa? Kerana takut pada bunyi petir dan juga takut mati. Jadi maknanya untuk menghidupkan api dalam keadaan hujan, dalam keadaan ribut, dalam keadaan gelap. Kankah itu satu benda yang payah? Kalau pakai lighter pun payah nak hidup dalam hujan. Dia tak mau hingga api tu dekat dengan dia punya gas tu. Kalau pakai mancing, lagilah payahnya.
Jadi yang tadi maksud yang ayat tadi adalah istauqada maknanya menghidupkan api dalam keadaan yang susah payah. Dalam keadaan hujan, dalam keadaan angin, dalam keadaan ribut, dalam keadaan gelap, nak hidupkan api. Istauqada. Sebab payah. Kalau sekarang ni tak boleh panggil istiqadah lah. Tekan zui je, mudah sangat. Jadi istaqadah tu maknanya membuat menghidupkan api dalam keadaan sukar. Okey. Okey. Kataan yang berikutnya adalah jaba. Jaba maknanya melubangi. Membuat lubang. Ada ke? Tuan-tuan ada ke? Tak ada. Tak ada nota ada dah. Nota ada 121 Ustaz. 121. 131. Kita punya nota 121 jaba. Istajab. Jadi bila tambah alif sinta jadi istajaba. Istajibu. Maknanya minta menunaikan permintaan dalam keadaan yang sukar. Sukaan yang banyak kerja. Istajaba. Jadi menunaikan permintaan dalam keadaan yang menunjukkan bersungguh-sungguh. Jadi ayatnya ayat yang ke-6, surah yang ke-6 ayat 36. Innama yastajibul ladzi yasma'un. Sesungguhnya akan memperkenalkan orang-orang yang mendengar. Jadi daripada jaba melubangi tambah alif sinta jadi istajaba sudah maksud menunaikan permintaan. Jadi innama sesungguhnya yastajibu akan memperkenankan ataupun menunaikan permintaan allazi yasma'un orang-orang yang mendengar. Jadi ini cerita apa ni? Jadi kita kena pergi kepada ayat dia surah yang ke-6 ayat yang ke-36. Okey. Kita dapat ayat ni? Nampak? Okey, nampak. Ada keluar kan? Innama yastajibu. Jadi sesungguhnya akan menanggapi. Sebenarnya akan menjawab. Akan menjawab allazi yasma'un orang-orang yang mendengar. Wal mauta dan orang-orang yang mati ya ba'asuhum akan dibangkitkan mereka. Allahu itu sebagai fa'il Allah summa ilaihi yurja'un. Jadi sesungguhnya akan menanggapi ataupun menjawab orang-orang yang mendengar. Dan kematian orang-orang yang mati ya ba'asu akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian mereka akan yarja'un maknanya kembali kepadanya. Jadi maksud ayat ni mengikut tafsir sini. Jadi hanya orang-orang yang mendengar sahaja. Yang tadi ayat tadi. Yasma'u. Maknanya sesungguhnya akan dijawab oleh orang yang mendengar. Siapa dia orang mendengar tu? Jadi di sini diterangkan. Hanya orang yang mendengar saja yang mematuhi suruhanmu. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudiannya kepadanya lah akan dikembalikan. Jadi maksud orang mendengar di situ adalah keterangannya nombor 1 ni. Yakni dengan hatinya hal yang bermanfaat bagi mereka. Kerana jika semata-mata mendengar, maka orang yang baik dan jahat pun sama mendengar. Namun mendengar di sini adalah mendengar
yang masuk ke hati lalu mematuhi. Termasuk orang yang mendengar. Jadi mana ayat Quran apabila dibacakan, hanya orang yang mendengar saja yang mematuhi seruan. Orang yang mendengar itu siapa dia? Orang yang mendengar itu adalah orang yang mendengar dengan inilah yang nombor satu tadi. Namun mendengar di sini adalah mendengar dengan masuk ke hati lalu mematuhinya. Yang mematuhi suratmu dan orang-orang yang mati. Orang mati di sini orang yang ada dua makna. Pertama, mati dalam keadaan arti mati hatinya, sehingga artinya orang-orang yang hidup hatinya yang mendengarkan suratmu. Adapun orang-orang yang telah mati hatinya, maka ia tidak mendengarnya. Jadi orang yang mati itu boleh dua jadi makna. Satu, dia hidup, tapi dia tak masuk dalam hati dia, tak mahu melaksanakan apa yang didakwa, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mati dalam arti kata semua matilah. Sehingga maksudnya bahawa Allah SWT akan membangkitkan orang yang mati pada hari kiamat. Kemudian akan memberitahukan apa yang mereka kerjakan. Sehingga ayat di atas merupakan dorongan untuk memenuhi suruhan Allah dan Rasulnya serta ancaman melakukan jika sebaliknya. Jadi di sini ayat kita tadi yastajibu. Yastajibu. Jadi yastajibu adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Ini istajab. Istajaba yastajibu. Okey. Istajab. Dan istajabah. Istajabah. Alif sebelum akhir, kemudian tambah kata marbutah. Istajabah. Dan mustajibun adalah isim fa'il. Dan mustajabun. Isim apa? Mustajibun isim amat. Isim fa'il. Jadi yang kita nak fokus tadi adalah astaja yastaji. Yang ini. Yastajibu fa'il amar. Fa'il amar. Fa'il mudhari'. Ini fa'il madi, ini fa'il amar, ini adalah ini adalah mazda, dan ini isim fa'il, isim maf'ul. Jadi asalnya adalah jawabah, macam yang tadi juga lah, jawabah. Okey. Okey. Alhamdulillah. Ada apa? Ada pandangan? Okay. Ini adalah tafsir Hidayatul Insan. Hidayatul Insan ini ada di dalam word by word. Boleh download. Word by word tu download. Bolehlah. Dapatlah. So di sini ada banyak tafsir lah. Di antara tafsir yang popularnya adalah tafsir Ibn Katsir. Jadi tuan-tuan kena, kalau nak berlaku, download lah. Tafsir. Ada tanya, ada yang hantar PM kat saya tanya, betul ke free? Saya tak apa Ustaz, kerana saya tak dapat langsung, tak boleh masuk. Tak langsung? Tak apalah, it's okay, it's alright. Tengok tafsir lain lah, tengok. Jadi sebenarnya boleh, cuma tak kaya je tu. Mungkin cara itu. Sebenarnya ini program ni sangat complicated lah, sangat baik lah, sangat baik lah. Dan dia sebenarnya kena bayar, tapi ada Tok Syekh mana tak tahu wakafkan dia punya program ni dalam Apple saja, dalam gadget Apple saja. Dalam iPad dengan iPhone, dalam komputer masa tak ada. Walaupun komputer tu komputer Apple tak ada. Tak ada. Itulah komputer Apple tak ada Ustaz. Itulah saya komputer Apple kan. Bukan komputer, ialah ada dalam komputer. Tak ada dalam komputer tapi dalam iPad dengan dalam iPhone. I see. Jadi
kita kena gunakan iPad ataupun iPhone lah untuk mendapatkan program ni. Tapi kalau iPad kecil sangat. Kalau iPhone tu dah sabarlah. Tidak kecil sangat. Payah. Jadi begitulah. Jadi kita berterima kasih sangatlah kepada orang yang mewakafkan ini. Walaupun kena bayar sebenarnya. Betul, kena bayar. Dia kata itu bayar, kita terima je lah. Lepas tu dia kata kita dah apa kata dia kan? Apa dia panggil? Dia suruh download tu boleh. Tak apalah. Jadi maknanya gunakanlah dia punya kemudahan. Ustaz yang download ni sebelum ni ke? Pasal saya dah word by word dah lama saya download. Bila saya nak tambah balik itu yang ada macam kari saya nak minta. Sampai sekarang tak dapat. Tapi saya tengok macam setiap malam dia kata baca Al-Mulk. Itu keluar. Ya. Itu saya keluar. Lepas yang lain tak keluar. Yang itu tak kena download. Yang download ni dia punya tafsir. Tafsir. Pergi ke yang tanda gunting tu. Pergi ke itu, kemudian pilih tafsir, apa lagi ada banyak tulis itu. Ada nama banyak. Jadi kita kliklah apa namanya tafsir yang kita nak. Okey. InsyaAllah. Ustaz punya apa? Ya. Ustaz punya apa yang tafsir Ustaz ambil? Ya ini. Ini namanya tafsir Hidayatul Insan. Okey. Hidayatul Insan. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi dia ada banyak tu Hidayatul Insan pun ada apa namanya yang saya ada ni ada beberapa lah. Ada Hidayatul Insan, Ibn Katsir, Jalalain, kemudian ada terjemahan Dipak dan sebagainya. Semua itu hak yang kita boleh pegang lah. Yang pertama lah, hak yang kita boleh pegang. Ibn Katsir dah memang masuk lah. Jadi insyaAllah yang kita boleh pegang. Terima kasih Ustaz. Okey. Ada soalan lagi? Ada apa-apa soalan lagi yang berkaitan lah? Okay, Alhamdulillah boleh Ustaz. Kalau tak faham saya akan tanya insyaAllah. Jadi kalau tak ada kita berhenti sampai ini dulu. Okey. InsyaAllah kita akan sambung minggu berikutnya. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilu sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami mohon pertolongan dan mohon keampunan-Mu ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang beri petunjuk pada kami ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak nilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang karedai. Ya seluruh itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima
dan mudah menghayati serta mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Innal Waalaikumsalam. Amin.